Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Salam bahagia bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 928. Kalau itu bukan satu kegagalan, pelingkup namanya. Adakah kerjasama dengan UMNO dikira sebagai pengkhianat? Nak jadi seperti Somalia, baru lahir rasa insaf. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan yang ada pada hari ini adalah simbol kegagalan yang nyata. Sudahlah khianat, tanggungjawab juga sambil lewa, tegas Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Anwar, Kerajaan Perikatan Nasional gagal dalam membuat ujian saringan COVID-19 selain kegagalan dalam pengurusan vaksin dan bantuan prihatin kepada rakyat. Kerajaan juga gagal dalam pelaksanaan undang-undang yang bersifat dua darjat. Menteri dengan terang-terangan melanggar prosedur operasi standard SOP. Mereka makan di restoran dan kenduri durian sedangkan rakyat dihukum. Kalau itu bukan kegagalan, pelingkup namanya, kata Anwar dalam satu temu bual di Facebook. Kemarin Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkata, bilangan yang positif COVID-19 mencatatkan 11,079 kes baru. Ini menjadikan keseluruhan kes sebanyak 855,949. Bilangan kes COVID-19 yang terus-menerus meningkat ini menimbulkan persoalan bahawa kerajaan gagal dalam menangani penularan wabak berkenaan. Langkah Kerajaan Perikatan Nasional mengisytiharkan darurat yang disokong kuat oleh pimpinan PAS ternyata gagal untuk meredakan penularan yang ganas. Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan lockdown separuh masa yang dikuatkuasakan dengan prosedur operasi standard yang mengelirukan dikecam pelbagai pihak. Justru pada 13 Julai, Jawatan Kuasa Ekonomi Pakatan Harapan JEPH mendesak kerajaan untuk mengubah fokus pengurusan COVID-19 dengan menggunakan pendekatan bersasar melalui kaedah pengenalpastian pantas, pengasingan dan pengekangan jangkitan FTTIS berbanding pelaksanaan sekatan pergerakan kepada orang ramai. Perubahan strategi ini akan berintis langkah awal kepada pembukaan semula kegiatan ekonomi secara berperingkat yang akan dapat memulihkan pasaran pekerjaan dan meredakan kebimbangan para pelabur, katanya dalam satu kenyataan. JEPH merujuk kepada kenyataan pelbagai kumpulan pelabur termasuk Japanese Chamber of Trade and Industry Malaysia, Malaysian Dutch Business Council dan Malaysian German Chamber of Commerce and Industry yang mendesak kerajaan untuk menilai semula SOP yang bukan hanya mengganggu kelancaran operasi tetapi turut gagal mengekang penularan wabak. Menurut kenyataan itu, siri lawatan kerja ke pelbagai negara asing oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali akan menjadi sia-sia sekiranya beliau dan seluruh barisan pimpinan Perikatan Nasional gagal menangani permasalahan pokok yang berisiko menarik keluar pelabur sedia ada. Sasaran untuk membuka semula sektor ekonomi negara secepat mungkin tidak akan tercapai selagi kita gagal untuk mengekang penularan wabak di tempat kerja. Kewujudan kluster-kluster tempat kerja sepanjang tempoh PKP membuktikan bahawa kita tidak lagi boleh menggunakan takrifan kabur mengenai tahap keperluan sesuatu sektor ekonomi sebagai kayu ukur untuk diberikan kebenaran terus beroperasi, kata JEPH.
Sebaliknya, menurut Pakatan Harapan, kebenaran beroperasi harus diberikan berlandaskan penilaian saintifik ke atas risiko penyebaran jangkitan dalam sektor ekonomi tersebut. Dengan pendekatan ini, SOP akan terarah kepada usaha-usaha mengurangkan risiko jangkitan di tempat kerja seperti meningkatkan kualiti pengudaraan di ruang tertutup. Selain itu, kegiatan operasi di luar premis dan di ruang terbuka akan dikategorikan sebagai berisiko rendah dan dapat diteruskan dengan mematuhi arahan penjarakan fizikal. JEPH menegaskan penilaian risiko secara saintifik akan membenarkan Malaysia untuk membuka semula sektor-sektor ekonomi berisiko secara berperingkat dan seterusnya membolehkan lebih banyak peruntukan disalurkan untuk membantu sektor-sektor ekonomi berisiko tinggi mewujudkan ruang kerja kalis pandemik. Antara langkah-langkah perlu diutamakan termasuklah: pertama, kerajaan perlu membelanjakan sekurang-kurangnya RM15 bilion dalam bentuk geran, pembiayaan mudah dan insentif cukai untuk mewujudkan ruang kerja, kilang dan kuartus pekerja yang kalis pandemik. Kedua, mewajibkan ujian saringan bersubsidi di tempat kerja secara berkala sebagai langkah pencegahan awal membendung penularan wabak. Dan ketiga, meningkatkan peruntukan untuk menambah kapasiti perkhidmatan kesihatan awam demi menangani wabak COVID-19 dan varian-varian baharu virus terbabit. Jawatan kuasa yang terdiri daripada wakil semua parti dalam Pakatan Harapan itu mengingatkan bahawa kegagalan dan impak ekonomi daripada siri sekatan pergerakan sebelum ini harus menjadi iktibar bahawa PKP bukanlah langkah terbaik untuk memerangi wabak COVID-19 dalam jangka masa panjang. Ia tak ubah seperti marahkan nyamuk ke lambu yang dibakar. Justru kerajaan perlu memikirkan langkah-langkah pencegahan penularan pandemik ini yang tidak memudaratkan masa depan negara dan kelangsungan hidup rakyat. Mampukah kerajaan yang bersandarkan kepada prinsip scheme of things dengan kabinet yang buncit itu melakukannya? Mereka telah mendapat kuasa menerusi kudeta selama 17 bulan. Namun apa yang kita nampak hanyalah bendera putih yang dikibarkan rakyat yang lapar dan pelbagai cerita pilu anak-anak yang kehilangan peluang untuk mendapat pendidikan terbaik. Apa artinya semua ini kalau bukan satu kegagalan? Tulisan Sarawak Report pada 12 Julai lalu berhubung penubuhan Majlis Pemulihan Negara mengundang pelbagai reaksi rakyat yang memerhati. Khabar angin berterbangan di sekitar Kuala Lumpur bahawa mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir akhirnya setuju untuk menyokong pemerintahan kudeta pemberontak yang gagal yang berkuasa setelah beliau mengundurkan diri tahun lalu secara mengejut pada malam wabak mula menyerang negara. Menurut Sarawak Report, akibat rampasan kuasa pada Februari 2020 itu, reputasi Tun M telah jatuh dari hero kepada zero oleh rakyat Malaysia yang pada awalnya menghargai sumbangan beliau menjatuhkan rejim mafia UMNO Barisan Nasional yang korup. Laporan itu mendakwa kegagalan rancangan asal Tun M untuk mengatur dirinya sebagai Ketua Kerajaan Nasional atau Mageran mendorong beliau mengusulkan konsep Majlis Pemulihan Negara MPN. Khabar angin ini bermula susulan kenyataan Tun Dr. Mahathir bahawa beliau dipelawa berkongsi idea bersama kerajaan dalam pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN. Menurut laporan Berita Harian bertarikh 10 Julai, bekas Perdana Menteri itu berkata pelawaan itu diterima daripada Menteri Keuangan yang juga Menteri Penyelaras PPN Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Kebetulan pada 8 Julai lalu, parti yang ditaja Tun Dr. Mahathir Pejuang diluluskan oleh Jabatan Pendaftaran Negara ROS. Namun rata-rata aktivis pro Pakatan Harapan yang tegar yang dahulu bermati-matian menyokong kempen gabungan itu pada pilihan raya umum ke-14 bersama Bersatu pimpinan Tun Dr. Mahathir kini memandangnya dengan penuh sinis. Komen aktivis amanah Muhammad Mukhlis Muhammad Sharif boleh dikatakan mewakili isi hati aktivis. PRU 14, lepas saya yakinkan ramai orang kalau undi PH pasti ada perubahan yang baik, ujarnya dalam satu hantaran di Facebook. Menurutnya, beliau turut memberitahu rakan-rakannya yang skeptikal terhadap Tun Dr. Mahathir bahawa tidak lama selepas menjadi Perdana Menteri, beliau akan menyerahkannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupanya dia ada dendam peribadi yang tak habis-habis sampai satu negara jadi huru-hara dakwanya. Mukhlis berkata setelah menjadi Perdana Menteri, Tun M melakukan seperti yang dilakukan oleh Tan Sri Mahyadin Yassin. Dia lantik Menteri Geng Kartel untuk melemahkan keadilan. Dia lantik Geng Hindraf Wacamurti hanya untuk bagi orang Melayu marah, padahal Hindraf bukannya sebahagian PH pun. Dan paling sampah bila dia kata manifesto bukan kitab suci. Tapi saya lawan. Saya lawan sebab benda itu salah. Saya bukan jenis pajak akal pada pemimpin,
Ujar Mukhlis, cantiknya amanah ialah parti itu bukan tong yang diisi dengan benih-benih walaun yang ikut sahaja apa kata pemimpin. Itu saya nak tanya pada yang berada di Pejuang sekarang ini. Kalau menang PRU 15 nanti, boleh tak import MP Bersatu dan UMNO masuk parti Pejuang? Kalau boleh, buang ajalah slogan berprinsip itu, bidasnya. Beliau membayangkan senario jika pemimpin UMNO menjadi Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum ke-15 jika Mahyadin jatuh. Kes mahkamah pemimpin UMNO hilang dan geng-geng Bersatu pula yang jadi kluster mahkamah. Tapi bila benda ini jadi, PH pasti akan ada peluang yang cerah untuk menang PRU 15 sebab kerajaan yang ada adalah campuran BN dan PN. Mereka tak boleh kata kegagalan ini adalah gagal PN sahaja. Padahal Menteri Kesihatan UMNO, TPM UMNO, Pengajian Tinggi UMNO, Sains UMNO, ujarnya. Beliau dipercayai merujuk kepada Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad dan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin yang kini saban hari diperlekeh rakyat. Syok juga sebenarnya kalau apa yang Sarawak Report tulis terjadi. Biasalah kalau tak ada angin, masakan pokok bergoyang. Tu yang sampai sanggup bekerjasama dengan Perikatan Nasional, siap nak bawa warisan lagi. Oh, kalau mereka kerjasama dengan pengkhianat kira berprinsip, tapi kalau Anwar belum apa-apa sudah dituduh berkhianat. Sindirnya, Mukhlis percaya kepada kesahihan laporan Sarawak Report itu. Benda yang kalau up dalam Sarawak Report ini biasanya 99.9% betul. Kalau tak adalah ayah cik iaitu Datuk Seri Abdul Hadi Awang tarik saman di Mahkamah Tinggi London pasal makan duit UMNO. Siap bayar Claire Newcastle 1.4 juta ringgit, tegasnya. Tulisan Mukhlis perlu difikirkan dengan minda yang terbuka di kalangan pemimpin Pakatan Harapan supaya nampak jalan keluar dari mentaliti terkepung. Untuk rekod Pakatan Harapan dalam kenyataan bersama yang dikeluarkan oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng menolak keras rancangan menubuhkan satu kumpulan mirip Majlis Gerakan Negara atau Mageran. Menurut Pakatan Harapan, cadangan tersebut bertentangan dengan prinsip mereka selaku parti yang menjunjung demokrasi berparlimen. Penyelesaian kepada masalah rakyat dalam isu COVID-19, ekonomi, malah juga politik memerlukan demokrasi berfungsi dengan baik dan ruang terbaik untuk mendengar suara rakyat serta mencari penyelesaian ialah di Parlimen menurut kenyataan bersama. Selain itu, bagi gabungan tersebut, Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim adalah calon Perdana Menteri sekiranya gabungan itu menang dalam pilihan raya umum ke-15. Kenyataan Majlis Pakatan Harapan berhenti setakat bersikap terbuka untuk bekerjasama dengan parti-parti lain demi kebajikan rakyat, bukan menerima bentuk pemerintahan baharu Mageran 2.0 yang dijenamakan semula. Frasa manifesto bukan kitab suci sehingga hari ini menjadi bahan sindiran pemimpin dan walaun pas seolah-olah itu pendirian Pakatan Harapan. Kenyataan ini amat merosakkan sebuah gabungan yang berdiri di atas tapak rahmatan lil alamin. Cukuplah. Semoga Majlis Pemulihan Negara dengan Perikatan Nasional di dalamnya tidak menjadi satu kenyataan. Rakyat mahu demokrasi berperwakilan dan Parlimen berfungsi sepenuhnya. Noktah. Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah membidas kenyataan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof yang terus berdalih kononnya Malaysia belum lagi mencapai ciri-ciri sebuah negara gagal atau failed state. Rizwan dilaporkan menyebut bahawa sistem dan undang-undang di Malaysia masih wujud berfungsi dan tidak lumpuh. Namun Raja Kamarul berkata sistem yang masih wujud untuk menghukum rakyat biasa secara tidak adil, tetapi menteri menerima layanan istimewa jika mereka melanggar undang-undang. Bukankah lebih baik untuk kita bersikap kritis terhadap diri kita sendiri berbanding menunggu sehingga terlambat untuk menyelamatkan negara ketika menghadapi masalah antara hidup dan mati, bidasnya dalam satu hantaran di Facebook beliau pada 12 Julai. Menurut beliau, banyak kematian yang dapat dielakkan jika pemerintah lebih cekap dan prihatin. Beliau juga membangkitkan mengenai amaran wakil-wakil dari Dewan Perniagaan Jerman, Jepun, Amerika Syarikat dan Belanda berhubung SOP yang lemah dan perancangan pengurusan yang buruk mengenai penyelarasan krisis COVID-19 tetapi tidak diendahkan dan kini telah menakutkan pelabur asing untuk memasuki Malaysia. Dr. Adiba, seorang pakar penyakit berjangkit yang berada di panel pakar kesihatan World Health Organization atau WHO, dikritik oleh Setiausaha Politik Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan kerana memberi nasihat berhubung tindakan menyembuh sanitasi secara besar-besaran adalah tidak berkesan dan satu pembaziran. Ini merupakan beberapa nasihat asas yang bagus tetapi terus ditolak oleh kerajaan
kata Raja Kamarul. Menurut beliau, kelemahan perancangan yang paling jelas dapat dilihat melalui kenyataan pakar kesihatan termasuk doktor dari Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Hospital Ampang dan juga Hospital Selayang yang juga tidak diendahkan. Dalam keadaan benar-benar kritikal kini, tidakkah pandangan mereka harus diambil kira serius terhadap keruntuhan kritikal sektor perubatan awam? Soalnya, bila mengingatkan walaupun kita belum berdepan rusuhan besar-besaran dan kerosakan undang-undang, tetapi kita berdepan dengan kes gangguan mental dan bunuh diri dalam kalangan rakyat. Kerajaan juga berdepan dengan banyak kebencian dan marah rakyat. Adakah kita sedang menunggu sistem dalam negara kita binasa sepenuhnya sebelum kita boleh mengaku bahawa kita menuju ke arah sebuah negara gagal? Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengubati? Dan sewajarnya 70 orang menteri berusaha memastikan kita tidak ke arah itu dengan merancang dengan lebih baik. Menurut Raja Kamarul, sindrom penafian kegagalan diri sendiri boleh menjadi punca kita benar-benar gagal secara total sebelum para menteri kita tersentak bangun dari mimpi khayalan indah mereka. Satu proses akan dilalui sebelum mencapai tahap negara gagal, dan tanda-tanda tersebut sudah ada dengan nyata dalam negara. Hanya pemimpin yang membutakan mata gagal untuk melihatnya, ujar beliau. Lebih malang lagi, kata Raja Kamarul, Kerajaan Perikatan Nasional bukan hanya buta tetapi peka untuk mendengar suara rakyat, bahkan membelakangkan titah yang di-Pertuan Agong untuk segera membuka parlimen bagi membincangkan krisis negara secara demokratik di dalam Dewan Rakyat. Mereka pasti takut untuk membuka parlimen kerana punca kita hampir menjadi negara gagal adalah kerana 70 orang menteri dan timbalan menteri yang tidak kompeten ini adalah puncanya. Apabila pemimpin terus bersikap menafikan kelemahan diri dan gagal untuk merancang, sudah pasti ia akan merancang untuk terus menuju ke arah kegagalan negara, tegas Raja Kamarul. Dari pantai timur Terengganu, mari kita ke negeri selatan, Johor. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam hantaran di Facebook memaklumkan bahawa pejabat Parlimen Muar telah diarahkan tutup oleh pihak polis. Ketika ini, beliau dan pasukannya di Muar sedang bekerja untuk mengagihkan bantuan makanan kepada 5,000 keluarga kawasan berkenaan. Menurut Syed Saddiq, biasanya kira-kira 150 keluarga datang setiap hari, tetapi bilangan keluarga yang datang telah meningkat sejak 2 hari lalu. Orang sedang susah, lapar dan sakit, mereka wajib dibantu. Pejabat saya tak boleh tolak orang yang mahu datang, nak suruh mereka pulang sebab orang ramai tak sampai hati. Rakyat Parlimen Muar adalah tanggungjawab saya, ujarnya. Beliau menjelaskan pihaknya telah berusaha supaya prosedur operasi standard SOP dipatuhi. Kami sediakan sistem kupon, 100 kupon setiap hari untuk ambil bantuan makanan kepada 100 keluarga. Kami guna khidmat rela untuk kawal situasi di luar pejabat. Kami sudah hantar surat mohon pihak polis untuk bantu jaga semua yang hadir ke pejabat, tegasnya. Beliau juga sudah mengagihkan sejumlah makanan kepada semua ketua kampung untuk diagihkan di kawasan masing-masing. Had jumlah pengunjung ke dalam pejabat juga kami buat. Yang lain perlu beratur dengan jarak sesuai di luar pejabat. Tapi hakikatnya, ramai lagi yang memerlukan bantuan makanan segera. Saya tidak boleh dan tak akan sesekali halang rakyat Parlimen Muar untuk datang ke pejabat. Tapi hari ini, pihak polis datang dan mengarahkan pejabat parlimen ditutup. Orang terlalu ramai, ujar beliau. Syed Saddiq berkata edaran bantuan makanan akan lebih lambat sampai ke tangan keluarga penerima jika dihantar ke rumah. Tegas beliau, realitinya ramai lagi rakyat Parlimen Muar yang susah, lapar dan sedang sakit. Walaupun SOP dipatuhi, beliau mengaku tidak boleh mengawal jumlah penerima yang datang ke pejabatnya. Bagaimanapun, Syed Saddiq merayu supaya pihak berkuasa tidak mengenakan kompaun kepada orang ramai yang datang ke pejabatnya. Selama ini kita difahamkan Johor bukan negeri yang miskin. Tetapi kenapa begitu ramai rakyat berkumpul meminta bantuan wakil rakyat jika ia bukan fenomena yang berlaku akibat sebuah kegagalan? Takkan nak tunggu sampai terjadi perang saudara seperti di Afghanistan atau Somalia, baru para politikus tahap kayangan dan profesor perundangan di Menara Gading tersentak bahawa negara kita telah jatuh ke gaung kegagalan. Jika itu berlaku, yang tinggal nanti hanyalah tangisan kekesalan. Jom Channel bersetuju dengan petikan Raja Kamarul. Fail to plan and you shall plan to fail. Jika gagal untuk merancang, maka anda sebenarnya merancang untuk gagal. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof terus bersedia untuk memberikan yang terbaik. Assalamualaikum, salam sejahtera.